Respectful mind. Respectful mind ni ialah minda yang menghargai dan menghormati pandangan dan pendapat orang lain. Walaupun hari ni kita nak kata kita paling betul, hujah kita paling kuat, dalil kita paling bernas, tetapi tidak mungkin untuk kita menolak manusia itu berpandangan dan berpendapat. Kita berasa kita betul, biarlah kita dengar pandangan dan pendapat orang lain, respect pada pandangan dan pendapat orang lain. Biarpun pendapat orang lain itu mungkin betul, mungkin salah. Sebab kita faham. Kita faham apa? Sifat manusia tak sama. Sebab sifat manusia tak sama, itulah yang adanya perbezaan pandangan dan pendapat. Kita perlu lihat pada batang tubuh seseorang. Antara kita dengan dia punya ilmu yang berbeza. Antara kita dengan dia punya bidang yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai kemahiran yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai pengalaman hidup yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai guru-guru yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai murid-murid yang berbeza. Antara kita dengan dia mempunyai minat-minat dan kecenderungan yang berbeza. Bila semua bentuk perbezaan itu ada, mestilah ada perbezaan pandangan dan juga pendapat. Jadi dia pun nak menyuarakan hak dia. Biar dulu betul atau salah, respect pada pandangan dan hormat pada orang lain. Lepas ni kita boleh bincang lah. Hak hang sebut tu betul lah pendapat, tapi salah. Di mana penilaian dia? Yang terakhir sekali. Dalam banyak-banyak, ni pendapat saya, ni pendapat tuan, ni pendapat tuan, ni pendapat tuan. Bila kita kumpul, lihat kepada dalil-dalil bukti dan hujah, lebih nak rasa betul hak ni. Jadi kita tak tolak pendapat tuan-tuan, kita hormat, tapi kita tak terima. Beza menolak dan menghormati pendapat. Menghormati kita dengar dulu, menolak kita tak mau pakai pendapat tadi. Bukan kita tak dengar langsung. Jadi bila anda melalui benda ni, insya-Allah kita akan selamat dan kita lebih disenangi oleh orang ramai dan masyarakat. Okey. Berbalik kepada kes ni, kita pi kepada beberapa perkara. Secara asaslah, kita nak sebut dunia akhir zaman secara umum ni luas sangat. Dalam Al-Quran ada cerita, dalam hadis ada cerita. Tapi malam ni, untuk pertemuan pertama, saya nak bagi beberapa prinsip yang menjadi asas sistem kedajalan ini. Otomatik bila kita nak berbicara akhir zaman, akan keluar nama-nama seperti Dajjal, akan keluar nama-nama seperti Nabi Isa, akan keluar nama-nama seperti Al-Mahdi, akan keluar nama-nama seperti Ya'juj Ma'juj, akan keluar nama-nama seperti Khidir dan sebagainya. Tapi malam ni, sebab kita nak jaga akidah kita, jangan bagi terpeleot, jangan bagi tersesat, jangan bagi terseleweng, kita sebut antara beberapa prinsip asas-asas sistem kedajalan ini. Yang pertama, basic asas Dajjal ni, dia akan menerapkan 3 konteks. Pertama kita sebut Zionisme, Zionis. Yang kedua materialisme, material, kebendaan. Yang ketiga etisme, menafi dan menolak kewujudan Tuhan. Ni 3 asas. Baik. Prinsip yang pertama yang saya nak sebut ialah toleransi syirik yang membunuh al-bara'. Toleransi syirik yang membunuh al-bara'. Apa al-bara' tadi? Hak Nabi Ibrahim kata, inni bari'um mimma ta'budu. Aku berlepas diri. Kita jangan campur, hendak melepaskan diri kita, kena keluar bila ada berlaku dalam akidah toleransi syirik. Bila berlaku dalam fiqh atau perundangan toleransi syirik. Bila berlaku di dalam adab, etika dan akhlak toleransi syirik. Sebab ini sudah awal ditolak oleh nabi-nabi sebelum ni yang menolak sifat-sifat kesyirikan. Baik dalam berakidah, baik dalam sistem perundangan, baik dalam adab, etika dan akhlak. Sekarang ni, bila kita bermain dengan toleransi syirik, pernah atau tidak anda mendengar tentang pluralisme agama? Pluralism. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pluralisme agama? Pluralisme agama ini ialah seolah-olah kita menyatakan bahawa kesemua agama yang ada
kesemua agama yang wujud dalam dunia ni, kalau kata 13 agama, 13 ni lah. Kalau kata 20 agama, 20 ni lah. Semuanya sama dan setara. Tak ada lebih agama hang daripada agama aku, tak ada lebih kurang agama aku daripada agama kamu, sama setara. Neutral semua. Boleh terima ke tak? Agak-agak boleh terima ke tak? Islam sama je dengan Hindu. Kristian sama je dengan Yahudi. Sikh sama je dengan Buddha. Dan hampir semua ni sama, tak lebih tak kurang tu. Boleh terima ke tak? Anda sendiri ada jawapan. Anda tak mampu nak menerima toleransi syirik seperti ini. Pasal apa kita bersungguh-sungguh menolak pluralisme dalam agama? Sebab di antara bentuk-bentuk dan penyelewengan-penyelewengan akidah tentang konsep ketuhanan sememangnya berlaku dalam agama-agama lain. Ada agama yang konsepnya menyembah berhala. Di sini ada berlaku kesyirikan. Ada konsep-konsep agama yang bermain dengan isu Trinity, 3 in 1, 3 dalam 1. Ini juga boleh mendatangkan kesyirikan. Bagaimana kita boleh menyatakan bahawa agama kita sama dalam bentuk ketuhanan tadi, sama seperti mereka, tidak lebih dan tidak kurang? Ini bukan soal kita nak menuduh agama tu bagus, agama ni tak bagus, agama ni salah atau agama ni tak salah. Kita cuma menyatakan pendirian dan kebenaran.